Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif dan ini adalah fokus minggu depan. Kami memberikan tumpuan kepada apa yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan dan juga bagaimanakah corak pemberitaan khususnya di Astro Awani. Dan sejak semalam lagi kita melihat kepada kes COVID-19 yang semakin meningkat saban hari dan juga kita melihat bagaimanakah cara kita menguruskan khususnya untuk pesakit-pesakit COVID yang mempunyai simptom lemah ataupun tidak mempunyai simptom. Di mana kalau kita lihat pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 yang berisiko rendah atau PKRC MAIPS 2.0 akan menambah 1,000 katil bagi menyokong sistem kesihatan di Lembah Kelang selaras dengan peningkatan angka pesakit COVID-19 terkini. Di mana Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dalam satu catatan di akaun Facebooknya berkata, pada awalnya PKRC MAIPS hanya mempunyai sebanyak 60 katil untuk kategori 3 pada awal Januari lalu. Namun kini PKRC bersepadu MAIPS menempatkan seramai 757 pesakit kategori 3. Menurut catatan itu lagi, situasi di PKRC MAIPS kini semakin mencabar dengan kemasukan lebih ramai pesakit COVID-19 kategori 3. Oleh yang demikian, pesakit dengan kategori 3 ditempatkan di dewan-dewan yang berdekatan dengan ICU sementara supaya pemantauan lebih rapi dapat dilaksanakan. Manakala pesakit kategori 1 dan 2 yang stabil ditempatkan di Dewan DG. Walau bagaimanapun, Jabatan Kesihatan Selangor berkata pihak PKRC cuba sebaik mungkin memisahkan kategori pesakit warga negara dan bukan warga negara di dewan tersebut. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang bersedia di talian Skype pada ketika ini. Assalamualaikum, Datuk. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini, Datuk. Pertama sekali kita melihat kes saban hari semakin meningkat. Ini angka yang kita lihat 4,000 hari ini, 3,000 lebih, 3,700 lebih kes. Tidak akan turun dan kita lihat banyak kes-kes sporadik dan sebagainya. PKRC sebagai contoh sudah pun mencapai tahap genting kalau boleh kita sifatkan. Bagaimana pandangan Datuk? Adakah cukup bersedia untuk kita menampung keadaan jangkitan yang semakin meningkat dengan kadar R0 yang begitu tinggi sekali di Malaysia? Ya, dijangkakan kes ni akan terus meningkat dalam masa seminggu, 2 atau 3 minggu lagi lah ya. Jadi yang kedua adalah kita rasa memang pusat seperti MAIP dan juga CAC yang lain akan terus menerima kedatangan pesakit-pesakit sama ada tahap 1, 2 ataupun tahap 3 ya. Jadi ini akan terus meningkat. Jadi pada pandangan kami, kerajaan boleh menambahkan fasiliti yang pertama, tapi juga kena ingat bahawa fasiliti memerlukan kaki tangan. Jadi mungkin mereka akan menambahkan fasiliti di luar ataupun di kawasan yang kurang sesak, tetapi perlu menambahkan bilangan kaki tangan sama ada dengan cara mengambil kaki tangan luar sama ada secara kontrak ataupun daripada sukarelawan ya. Yang kedua adalah kerajaan boleh katakan sekarang memperkasakan kuarantin kendiri di rumah. Maknanya yang 1, 2 atau tidak bergejala ini mesti dikuarantinkan di rumah yang sesuai, tetapi mempunyai support system, itu sistem sokongan daripada pihak kementerian dan pihak berkuasa dari segi komunikasi dua hala dan juga dari segi kebajikan bantuan dan sebagainya. Jika tidak, kita tidak akan mampu untuk menambah fasiliti yang lebih banyak lagi untuk masa 2 atau 3 minggu akan datang. Ya saya. Datuk, bagaimana untuk kita melihat, kerana ada juga seperti Datuk sebutkan, ada sesetengah lapisan masyarakat itu boleh sebenarnya kita benarkan untuk kuarantin di rumah. Walaupun kes positif yang mempunyai gejala ringan sebagai contoh, tetapi kita sedar tidak semua orang mempunyai luxury ataupun kemewahan sebegitu untuk mempunyai ruang yang cukup dan sebagainya untuk kuarantin di rumah. Bagaimana untuk kita mengenal pasti, kerana ini memerlukan penelitian yang rapi supaya tidak kita pastikan jangkitan itu tidak menular, supaya kita pastikan mereka dapat kuarantin dengan selamat di rumah. Bagaimana ini boleh dilakukan, Datuk? Ya, kami pun di lapangan, kami menerima banyak aduan-aduan dan juga pandangan. Jadi apa yang perlu ialah di peringkat negeri ataupun daerah itu menyusun ya sistem untuk kuarantin di rumah atau ini ya. Jadi caranya ialah satu menentukan tempat yang sesuai, yang kedua adalah maknanya kalau satu orang daripada satu family itu kena, maka satu rumah itu terpaksa kuarantin kendiri selama sekurang-kurangnya 10 ataupun 14 hari. Tetapi yang sekarang ni masalahnya adalah sistem sokongan. Itu satu, komunikasi dua hala antara yang kena kuarantin dan pihak berkuasa kalau ada apa-apa hal. Yang kedua dari segi kebajikan mereka, makanan, mental, stres dan sebagainya. Jadi kalau kita perkukuhkan betul-betul dan kita gunakan organisasi di peringkat negeri, daerah, NGO, taman perumahan,
saya rasa tidak ada jalan lain. Kita mesti buat begitu. Kalau tidak, kita punya facility akan terus terikat dan terbeban dengan kes yang makin banyak. Ya saya. Datuk, secara ringkasnya, adakah perlu kita mencari lebih banyak ruang untuk kita buka PKRC baru dan juga cabarannya seperti Datuk sebutkan, kekurangan kaki tangan dan juga kemudahan. Bagaimana untuk kita menyelesaikan kesemua perkara ini, Datuk? Ya, kita kena cari yang di luar pada kawasan sesat. Misalnya kawasan periferi. Kalau katakan Kelang Valley, kita kena lihat di luar seperti Negeri Sembilan, Perak, Pahang dan sebagainya di kawasan sepadan. Yang kedua, sekarang saya rasa kaki tangan yang sedia ada memang terdesak. Jadi kita mesti melatih dan mendapatkan kaki tangan kontrak dan juga kaki tangan sukarelawan. Kerana dalam masa 2 minggu ni kita kena bersedia. Jika tidak, bila kita meningkat kes sehingga lebih 5-6 ribu, maka kita dah mengatakan akan lumpuh. Jadi kita kena bersedia dari sekarang. Ya, okay. Saya. Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Kita akan berhenti seketika, namun kita ikuti dahulu apakah tumpuan sepanjang minggu hadapan. Bertemu kembali. Beratus nyawa telah pun terkorban, termasuk sebilangan besar adalah kanak-kanak dan bayi apabila tentera rejim Zionis menyerang Palestin, khususnya kawasan Gaza. Kita melihat bagaimanakah suara pemimpin dunia mengeluarkan kenyataan demi kenyataan sama ada menyokong ataupun menentang dan juga mengkritik tindakan pengganas Israel tersebut. Namun kita melihat pada hari ini dua perkara berlaku, iaitu pertama sekali pertemuan PBB, Majlis Keselamatan, dan juga yang kedua iaitu OIC akan bersidang dan juga bermesyuarat secara maya sekitar jam 5.30 petang, dan juga kita melihat kemungkinan akan ada satu kenyataan bersama yang akan dikeluarkan oleh OIC. Persoalannya, apakah kali ini kita melihat bagaimanakah ketegasan itu akan diwujudkan khususnya oleh OIC sendiri yang kita melihat mempunyai kepentingan dalam isu di Palestin seperti ini. Saya nak membincangkan lebih lanjut. Kita bersama dengan Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof, pakar politik Asia Barat UTM yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, pertama sekali, dahulu kalau kita lihat, kita ada mungkin Raja Faisal dari Arab Saudi dan juga kita ada Gamal Abdel Nasser, iaitu Presiden Mesir pada sekitar 1960-an ketika itu. Yang kalau kita lihat lantang menentang Israel sehingga ketika itu kalau kita lihat Arab Saudi sanggup dan juga mampu menghentikan bekalan minyak ke Amerika Syarikat dan juga Eropah untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang menyokong Israel sebagai contoh. Selepas kebangkitan Raja Faisal, kalau kita lihat, sudah tidak ada pun figura yang lantang, malah yang berkarisma seperti baginda. Kalau kita lihat OIC yang akan bersidang dan juga bermusyawarat pada hari ini, pada petang ini di peringkat Menteri Luar, ramai menyifatkan bahawa OIC ini sudah pun tidak ada taring dalam isu Palestin dan juga Israel. Adakah ini akan menjadi satu lagi pusingan, hanya kenyataan saja dikeluarkan tanpa sebarang tindakan? Adakah tidak akan lagi wujud kemahuan politik dalam OIC itu sendiri, Prof? Terima kasih saudara Najib ya. Pertamanya, saya sebagai pengkaji, saya sangat mengharapkan semoga pada kali ini OIC dapat memainkan peranan yang lebih besar
jika sekiranya sebelum daripada ini, sebagai contohnya semasa pemerintahan Raja Faisal sebagai contohnya, beliau telah berjaya memainkan peranan yang sangat efektif sehingga melakukan embargo dan langkah-langkah yang lain sehingga kuasa-kuasa besar terpaksa tunduk dengan tekanan yang diberikan oleh Amerika Syarikat yang diberikan oleh Saudi terhadap Amerika Syarikat terutamanya. Dalam konteks ini, pada masa ini saya sangat mengharapkan semoga pihak OIC ya dengan pemimpin-pemimpin yang walaupun bukan daripada Saudi, kita mengharapkan peranan yang akan dimainkan oleh Turki sebagai contohnya dan juga peranan yang kemungkinan dimainkan oleh Iran, oleh Qatar dan juga pemimpin Mesir yang saya rasa pada peringkat ini boleh memainkan peranan yang lebih efektif dan juga saya juga memberi keyakinan ya kepada kepimpinan negara kita untuk memastikan supaya beberapa langkah yang efektif, yang segera dan boleh membantu untuk memastikan supaya kedudukan dan keselamatan rakyat Palestin pada kali ini ya yang berada dalam keadaan yang sangat tidak baik, sangat tertekan jika kita nak bandingkan dengan apa yang berlaku pada tahun 2014 yang lalu. Saya rasa ini keadaan yang sangat tertekan. Kita sangat-sangat mengharapkan semoga pihak kepimpinan OIC dapat memainkan peranan yang lebih baik dan saya rasa inilah masa yang sangat baik untuk kepimpinan OIC terus memberikan tekanan kepada pelbagai pihak untuk memastikan supaya two-state solution yang ditaja oleh Hamas pada tahun 2016 itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan saya yakin kalau ini dapat dilakukan, sebahagian besar daripada masalah yang dihadapi pada masa ini ya akan dapat diselesaikan sekurang-kurangnya untuk jangka sederhana. Prof, two-state solution ini bukan perkara baru. Sudah pun dicadangkan sejak Perang Yom Kippur 1973, kita lihat. Sudah ramai yang menyifatkan bahawa two-state solution ini adalah satu perkara yang sudah tidak sesuai. Kerana melihat kepada Israel ini yang berilah apa pun solution sebagai contoh, akhirnya mereka tetap juga akan menjarah kawasan-kawasan tanah Palestin sebagai contoh. Ya, betul. Saya setuju. Tetapi apa yang dicadangkan oleh pihak Hamas sebagai contohnya, kerana mereka telah membuat keputusan ini secara syura pada tahun 2016, hasil daripada pembincangan yang mereka telah lakukan 4 tahun sebelum daripada itu untuk mengambil beberapa tindakan. Antaranya mereka bersetuju untuk mengemukakan satu cadangan yang boleh diterima oleh semua pihak walaupun tidak diterima oleh kerajaan Israel sebagai contohnya, kerana mereka juga sekaligus menolak pengiktirafan terhadap Israel, tetapi mereka telah mengemukakan beberapa cadangan yang saya rasa lebih bijak, lebih sederhana dan menunjukkan bahawa ia mempunyai suatu kesungguhan untuk memastikan supaya keadaan di Palestin ini terutamanya akan menjadi lebih baik. Sebagai contohnya mereka tindakan mereka ini adalah mengutamakan rakyat dan memudahkan rakyat untuk keluar masuk dengan baik, bukan lagi melalui Gaza semata-mata. Mereka juga bersetuju untuk menjadikan Jerusalem sebagai ibu negara yang juga merupakan sebahagian daripada kehendak OIC yang bersidang sejak tahun 67 yang saya Najib sebutkan tadi, dan kita mengharapkan juga dengan wujudnya gerakan yang terbaru ini memberikan peluang kepada 7.6 juta rakyat Palestin yang menjadi pelarian di serata dunia dapat kembali semula. Jadi memang kalau kita lihat daripada perspektif pihak Israel menolak segala-galanya. Dengan sebab itulah Israel mengambil tindakan mengadakan perjanjian Oslo, Madrid dan sebagainya dengan pihak PLO, dan PLO menerima. Ini pun satu hal saudara Najib apabila PLO menerima ini, apa yang PLO dapat ialah satunya mereka tidak dapat apa yang disebut sebagai two-state solution itu. Yang keduanya mereka mendapat tanah yang sangat kecil iaitu kawasan Ramallah, Jericho dan beberapa titik-titik kecil di kawasan tebing barat pada masa ini. Dan masalah yang ada juga ialah kepimpinan PLO itu sendiri yang saya rasa sejak daripada zaman Yasir Arafat sampai sekarang ini dipertikaikan oleh banyak pihak dari segi keikhlasan mereka. Okey, Prof. Sebelum kita memulakan dan juga meneruskan perbincangan kita, ketika ini sedang pun berlangsung iaitu sidang media khas oleh Palestin, iaitu yang ketika ini berlangsung oleh Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki, yang kami akan bawakan sebentar saja lagi apakah perkembangan dan juga perincian yang diterangkan oleh mereka. Prof, ini adalah
kalau kita melihat kepada OIC sebagai contoh konteksnya, perlukah kita mewujudkan wadah baru apabila kita melihat bahawa sebelum ini Malaysia, kerajaan sebelum ini, kita pernah cuba mewujudkan KL Summit sebagai contoh untuk setidaknya mencabar sedikit ego negara Arab dalam konteks OIC dan konteks isu Palestin berkait dengan OIC. Adakah perlu wadah baru ini diwujudkan? Saya rasa apa yang cuba dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir, yang bekas Perdana Menteri kita, yang telah mengisytiharkan KL Summit pada tahun 2019 adalah merupakan satu langkah yang penting, satu tindakan yang saya rasa perlu diteruskan oleh kerajaan yang ada sekarang ini, kerana kita pemimpin-pemimpin kerajaan selain daripada negara-negara Arab, mereka sebenarnya memerlukan suatu wadah yang baru, dan wadah itu telah pun wujud walaupun dalam bentuknya yang sangat, kita kata terhad, sangat mudah, sangat simple. Tetapi kalau ini dapat diteruskan, saya rasa ia dapat memberi pada masa yang sama, bukan sahaja memberi tekanan kepada PBB, bukan sahaja memberi tekanan kepada pihak Israel, tetapi juga memberi ruang kepada negara-negara bukan Arab. Ya, seperti yang kita tahu, apabila diadakan KL Summit, sepatutnya wakil daripada pihak Pakistan juga datang, Jokowi juga datang, wakil daripada Qatar telah datang, wakil daripada Turki juga datang, dan juga Iran. Ini saya rasa membina satu blok yang baru, nampaknya seperti tidak dapat lagi dielakkan, memandangkan kita memerlukan kepada banyak wadah-wadah yang lain. Kalau kita tengok sebagai contohnya, gerakan untuk memberikan bantuan kepada Palestin sebagai contohnya dalam konteks di Malaysia. Kita tidak mengharapkan satu organisasi saja, tetapi organisasi itu bercambah dengan banyaknya kerana memberi ruang kepada rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai keturunan untuk memberikan pandangan masing-masing. Saya menjangkakan jika KL Summit ini dapat diteruskan dan pada masa yang sama juga mengajak dan menjemput negara-negara yang sebenarnya terbuka dari segi pandangan mereka terhadap isu Israel Palestin ini, dan juga tokoh-tokoh yang penting yang daripada Eropah sebagai contohnya, dan juga negara lain di Amerika Latin seperti Venezuela, negara-negara lain di Afrika yang juga sebenarnya mereka mempunyai perasaan yang sama dengan negara-negara OIC yang kita sebutkan, tetapi mereka tidak mempunyai ruang untuk menyatakan pandangan mereka. Saya yakin jika sekiranya digabungkan KL Summit ini sebagai contohnya dengan NAM, dengan Liga Arab, sebahagian daripada mereka yang berminat, dan juga dengan gabungan D8 yang telah pun ada, dan juga dengan kemungkinan besar melibatkan juga negara Jepun sebagai contohnya, dan negara-negara lain yang mempunyai pandangan yang agak terbuka dalam isu ini di atas nama kemanusiaan. Saya yakin dan saya percaya bahawa usaha ini akan dapat membantu dan seterusnya merapatkan jurang perbezaan pendapat, dan akhirnya kita boleh memberi tekanan yang lebih besar, lebih kuat, bukan sahaja kepada Israel tetapi juga kepada PBB dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada Perhimpunan Agong PBB yang terbaru, Malaysia sudah pun menyatakan pendirian pada ketika itu bahawa kegagalan Majlis Keselamatan di bawah PBB dan juga kuasa-kuasa veto sebagai contoh untuk mengelakkan peperangan berlaku. Kini kita mencadangkan bahawa OIC untuk memberikan lagi tekanan kepada PBB sebagai contoh. Seperti yang Prof sebutkan juga, untuk memperbetulkan setidaknya kegagalan PBB untuk memberikan tekanan dan juga mengawal supaya tidak berlaku peperangan dan sebagainya. Adakah cukup kuat untuk OIC memberikan tekanan kepada Majlis Keselamatan pada ketika ini? Sebenarnya kalau kita lihat kepada dalam konteks pertubuhan gabungan negara-negara di peringkat antarabangsa, OIC adalah merupakan gabungan negara-negara yang kedua terbesar selepas daripada PBB. Cuma masalah yang kita hadapi, seperti yang kita selalu bincangkan, ialah yang pertamanya ialah dari segi kepimpinan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari segi kesepakatan dalam memberikan pandangan dan pendapat. Yang kedua. Dan yang ketiganya yang lebih penting ialah kesediaan untuk menerima sesuatu cadangan dan seterusnya melaksanakan cadangan itu pada peringkat masing-masing. Kalau ini tidak dapat dilaksanakan di peringkat OIC, maka saya seperti yang saya sebutkan tadi, sudah pastilah kita memerlukan satu gabungan yang lain, satu kelompok yang lain. Tetapi sungguh pun demikian, oleh kerana mereka sedang bersidang, kita memohon supaya mereka
mengambil tindakan yang sewajarnya, memandangkan lebih daripada 170 rakyat yang tidak berdosa telah mati dibunuh, dan apa yang kita lihat dalam media sekarang ini iaitu sebuah bangunan yang sangat tinggi yang diduduki dan dimiliki oleh agensi antarabangsa, termasuklah di sana adanya Al Jazeera, di sananya adanya AFP dan pelbagai anggota yang menyertai badan-badan media antarabangsa ini telah pun diruntuhkan oleh pihak Israel di atas alasan yang tidak menasabah. Jadi saya rasa ini adalah merupakan satu mangsa yang baik. Ya, kita masih lagi mengharapkan OIC, dan pada masa yang sama kita mengharapkan kerajaan kita menyediakan alternatif yang lain, ya, sebagai sebuah negara yang sangat dihormati oleh hampir keseluruhan dunia Islam dan juga negara-negara lain kerana kekuatan tersendiri yang kita miliki sejak daripada dahulu lagi. Nasib dan juga apa yang menimpa rakyat Palestin ini, kalaupun dibawa kepada PBB sebelum ini, hanya didindangkan oleh negara-negara lain yang menyokong kuat Palestin, sebagai contoh Malaysia. Namun kita melihat bahawa sudah mangsa ini, Palestin itu sendiri, perlu kita bawa ke PBB sebagai ahli untuk kita memahami isu tersebut di peringkat PBB sebelum sebarang resolusi dan juga penyelesaian jangka masa panjang setidaknya boleh dicapai di peringkat PBB. Datuk. Ya, betul. Memang kita tidak nafikan pada masa ini pihak wakil daripada Palestin telah pun diberikan kerusi, ya, sebuah tempat sebagai anggota PBB, tetapi tidak berasaskan kepada negara. Antara sebabnya ialah kerana, ya, kegagalan pelbagai pihak untuk memastikan supaya, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, memastikan supaya diwujudkan sebuah negara. Ya, saya rasa ini adalah satu pendekatan yang sangat baik yang dimukakan oleh Hamas pada tahun 2016 yang lalu. Kenapa? Kerana mereka melihat tidak ada ruang lagi yang lain kecuali cara yang paling baik ialah menubuhkan sebuah negara, dan selepas daripada itu mereka mempunyai kedudukan yang lebih mantap dan baik, dan kita yakin insya-Allah selepas daripada itu gerakan itu akan menjadi lebih kuat, dan yang paling penting ialah negara yang akan dibentuk itu adalah sebuah negara yang dikira dibawa dengan secara baik dan jelas, dan kita masih lagi mengharapkan kepada OIC memimpin penubuhan sebuah negara yang baru ini, ya, seperti yang ditaja oleh seperti yang dicadangkan oleh pihak Hamas, dan bukannya dicadangkan oleh pihak Amerika kerana melibatkan banyak perkara hubungan diplomatik, ya, di antara cadangan yang dikemukakan oleh dua pihak yang berbeza itu. Prof, ada juga yang melihat bahawa konflik ini mungkin mempunyai hikmah yang mana kita melihat tiga kuasa besar dunia Islam, Turki, Iran dan juga Arab Saudi sebagai contoh akan melakukan satu bentuk rapprochement ataupun membaiki hubungan mereka, khususnya untuk Iran dan juga Arab Saudi, dan ini sekaligus mungkin boleh memberikan tekanan kepada Israel. Adakah perkara ini boleh kita saksikan, boleh berlaku, ada kemungkinannya? Ya, memang kita tidak dapat nafikan selepas pada Joe Biden menjadi Presiden Amerika ini, dia telah mengambil langkah-langkah yang lebih positif jika nak dibandingkan dengan Trump. Sebagai contohnya, dia sebut, ya, dalam percakapannya, dia kata, I don't want to talk to Muhammad bin Salman, but I want to talk to King Salman. Ini pun satu tindakan yang sangat baik dan positif. Dia juga telah memulakan perbincangan, ya, untuk menyelesaikan isu nuklear di Iran, dan dia juga telah mengadakan perbincangan yang sangat baik, permulaan yang sangat baik dengan Turki, ya, dari segi senjata dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat bahawa ketiga-tiga negara ini, ya, masing-masing mempunyai kepentingan dengan Amerika, dan Amerika juga mempunyai kepentingan yang banyak di Asia Barat. Itu tidak dapat dinafikan. Walaupun bagaimana perubahan dasar kerajaan Amerika, ya, dalam pelbagai bentuk sekalipun, saya yakin berdasarkan kepada pembacaan saya, Amerika tidak akan mengubah dasarnya terhadap Israel. Ya, ini adalah merupakan satu fakta yang tidak dapat dinafikan. Bermula daripada Bush Junior, Bush Senior, kemudian Bush Junior, dan seterusnya sampailah Obama, sampailah Trump, ya, sampailah kepada Joe Biden. Tetapi cuma digrinya mungkin adalah berbeza. Tetapi apabila melibatkan kepentingan rakyat Palestin, nampak Joe Biden lebih lunak dan lebih baik. Ya, itu kita perlu terima hakikat itu. Tetapi apabila melibatkan kepentingan Israel,
sama ada peperangan itu berlaku pada tahun 67 ya ataupun serangan berlaku pada tahun 2007, berlaku tahun 2014 dan hari ini terus ya Benjamin Netanyahu menyebutkan dengan jelas ya we have the right to defend ourselves dan ini juga telah diiyakan oleh kepimpinan Joe Biden. Jadi kesimpulannya kalau boleh saya sebut dalam konteks percaturan ini kita memerlukan kuasa-kuasa yang ada di Asia Barat yang lebih mantap ya yang lebih tegas, lebih bersatu untuk memastikan supaya tekanan yang lebih besar diberikan dan keadaan menjadi jauh lebih baik. Kalau tidak, saya bimbang nanti ya gerakan yang ada di luar sana seperti ISIS sebagai contohnya, Al-Qaeda masih merajalela di merata dunia ya akan melakukan tindakan yang boleh teruk akan menyebabkan lebih teruk berlakunya porak-poranda di dalam dunia ini. Saya yakin tidak ada sebuah negara pun yang menginginkan pergaduhan dan peperangan. Tidak ada sebuah negara pun yang mahu rakyatnya dibunuh ya di luar sana. Sama ada di New York, sama ada di Washington, sama ada di London, di Paris dan sebagainya. Tetapi apabila mereka melihat kepada kepentingan mereka terhadap Israel, ini adalah merupakan satu percaturan yang pada masa ini saya rasa masih belum lagi dapat dilihat sebagai suatu kudis yang besar yang ada di Asia Barat. Kalau tidak dibersihkan kudis ini, maka ianya akan berlaku dan akan berpanjangan tidak tahu sampai bila. Okey, Prof. Dr. Kamarul Zaman Yusof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini, pakar politik Asia Barat UTM. Kita membincangkan dari masa ke masa selagi mana perkara ini berlangsung dan juga selagi mana perkara ini memberikan tekanan kepada rakyat Palestin. Selagi itu, kami di Astro One yang akan membincangkan dan juga membela nasib Palestin. Ini adalah kepentingan kita bersama untuk memahami bukan sahaja isu keagamaan dalam isu ini, seperti yang Prof sebutkan, ini adalah isu kemanusiaan yang perlu kita sama-sama bantu dan juga berikan sokongan. Sekian sahaja fokus minggu depan. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.